Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Umaira. Pada kali ini saya akan membincangkan matematik KSSM tingkatan 5, iaitu bab 5 kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Jadi di dalam bab ini kita akan mempelajari subtopik 5.1 iaitu kekongruenan. Pada video kali ini kita akan belajar dengan standard pembelajaran membuat dan menentusahkan konjektur terhadap kekongruenan segitiga berdasarkan sisi dan sudut. Jadi objektif video pada hari ini adalah untuk mengkaji atau menjawab beberapa contoh soalan bagi ciri-ciri kekongruenan segitiga. Jadi kita akan lihat contoh 3 di dalam buku teks matematik KSSM tingkatan 5 muka surat 129. Raja di bawah menunjukkan dua segitiga yang kongruen. Jadi kita ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Dimaklumkan dalam soalan segitiga ini kedua-duanya adalah kongruen. Jadi jika kita ingat balik definisi, dua segitiga ini adalah kongruen sekiranya setiap panjang sisinya adalah sama dan setiap sudutnya adalah sudut yang sepadan adalah juga sama. Jadi diberi sifat kekongruenan segitiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga iaitu adalah kongruen ialah sudut sisi sudut. Lengkapkan jadual di bawah dengan ciri-ciri lain yang terlibat dalam sudut sisi sudut. Jadi bermakna di sini ada dua sudut yang sepadan yang sama luas dan kita ada satu sisi yang sama saiz. Jadi di sini kita ada segitiga yang pertama dan segitiga yang kedua. Jadi apabila kita kata kedua-duanya adalah kongruen, bermakna kita boleh tindihkan secara tepat. Jadi kita bayangkan sekiranya kita tindihkan secara tepat kedua-dua segitiga ini, kita dapati kita seolah-olah kita akan putarkan segitiga yang kedua ni, kita bawa titik D ni supaya dia bertindih dengan titik A. Jadi kita akan dapat titik yang pertama D akan bertindih dengan titik A dan bermaksud titik D dan titik A adalah sepadan. Yang kedua, sekiranya kita putarkan di sini, dia akan bertindih di sini. Dia akan jadi bertindih selari macam tu. Okey. Jadi C sepadan dengan titik F. Jadi titik C adalah sepadan dengan titik F. Jadi saya buatkan macam ni. Jadi bermaksud segitiga yang saya lukis ni, kita bayangkan ianya dah bertindih. Dan titik F adalah sepadan dengan titik B. Titik F adalah sepadan dengan titik B. Jadi ini gambaran sekiranya kita tindih kedua-dua segitiga ini untuk kita mengetahui, sebab kita sedia maklum ianya adalah kedua-dua segitiga yang kongruen. Jadi untuk sudut di sini, sudut apa yang sepadan? Kita akan dapat yang pertama, kita boleh pertimbangkan sudut pada C, iaitu di sini. Bermaksud sudut ACB adalah sepadan pada F. Pada F bermaksud DFE sama dengan sudut sama saiz dengan sudut DFE. Jadi saya harap murid-murid faham penjelasan saya dan boleh gambarkan sekiranya kita putarkan segitiga yang kedua supaya dia bertindih dengan segitiga yang pertama. Jadi yang seterusnya, supaya kita mudah untuk kita kenal pasti sudut itu di mana dia punya pasangan. Okey, untuk aspek sisi pula, untuk aspek sisi, jadi kita boleh dapatkan sisi BC. Sisi BC, segitiga yang pertama, nampak saya labelkan satu Roman di sini, adalah, jadi segitiga BC adalah sepadan dengan segitiga, maafkan saya bukan segitiga, panjang BC segitiga pertama adalah sepadan atau sama panjang dengan EF untuk yang kedua. Jadi kita boleh dari segi BC sama dengan EF. Okey. Dan untuk sudut yang berikutnya, jadi tadi kita dah selesai yang ni, sebab dia sudut sisi sudut. Sudut yang berikutnya bermaksud kita akan pertimbangkan pada B pula. Jadi sekiranya kita pertimbangkan pada B, kita lihat yang saya lukis tadi, B adalah sepadan dengan F.
Jadi B adalah sepadan dengan F. Bermaksud sudut pada B sepadan dengan sudut pada F. Tapi untuk kita letakkan sudut, sedia maklum kalau sudut pada B, kita akan ambil sudut ABC. Bermaksud B kita akan letak tengah-tengah. Okey, adalah sepadan dengan sudut pada F. Bermaksud F tengah-tengah. Jadi kita ambil lah DFE atau DE. Okey, maafkan baru cikgu perasan kat sini. Okey, kita check balik kat sini. Okey, bukan pada F tadi. Okey, kalau sudut pada B, B adalah sepadan dengan E. E di sini. Dah tak nampak. F dekat atas ni. Jadi E dekat sini. Bermaksud sudut ABC sama panjang, E akan tengah-tengah. Kalau kita ambil E tengah-tengah, bermaksud sudut DEF. Jadi pada E kita ambil sudut DEF. Jadi kita akan dapat untuk lengkapkan jawapan untuk yang pertama di sini. Okey, walau bagaimanapun kita ada jawapan lain selain daripada jawapan yang pertama kita bincangkan tadi. Sekiranya tadi kita pertimbangkan pada sudut, sisi sudut, tetapi kita boleh ambil juga sudut di sini yang sepadannya kita tahu C akan sepadan dengan F, bermaksud sepadan dengan sudut F. Okey, sisinya di sini kita boleh, kalau tadi kita ambil mengikut arah sini, jadi kita boleh ikut arah sini pula, iaitu sisinya kita pertimbangkan AC. Jadi AC adalah sepadan dengan DF. Jadi saya tandakan dekat sini. Okey, dan sudutnya pula kita tukar warna lain, sudut berikutnya iaitu pada A. Okey, kita tukar warna lain pada sudut A. Jadi di sini sudut, sisi sudut. Jadi A tadi, gambaran pertindihan kita tadi adalah sepadan dengan D. Okey, jadi sekarang kita akan lengkapkan jawapan. Saya harap murid-murid faham dan boleh dapat gambaran. Okey, kita lengkapkan jawapan di sini. Untuk sudut yang pertama pada C, kita tahu C adalah bertindih dengan F. Sekiranya kita bayangkan, kita putarkan segitiga kedua supaya ia bertindih sebab ianya kedua-duanya adalah kongruen. Jadi kita bermakna sudut yang pertama, sudut ACB, sudut C perlu di tengah-tengah, adalah sepadan dengan sudut pada F. Jadi kita boleh tulis sudut DFE. Okey, dan sisinya tadi kita dah highlight di sini. Panjang AC adalah sama dengan panjang DF. Dan segitiga yang saya tandakan biru di sini, jadi pada A, kita boleh letak sudut BAC. Bermaksud titik A perlu berada di tengah, adalah sepadan. Okey, pada A adalah sepadan dengan D. Bermaksud D, saya dah letak warna yang sama. Okey, adalah sepadan dengan sudut EDF. Jadi kita telah selesai membincangkan soalan 3. Saya harap penjelasan saya ini dapat memudahkan murid-murid. Di mana cadangan saya, murid-murid perlu bayangkan segitiga yang kedua ini kita putar dan kita tindih kepada segitiga yang pertama. Sebab kita tahu ianya adalah kongruen. Bila kongruen, ianya akan bertindih secara tepat seperti yang cikgu hurai dalam video yang pertama dalam bab ini. Okey, jadi saya harap kita boleh teruskan dengan contoh berikutnya. Seterusnya kita akan bincangkan pula contoh 4 di dalam muka teks muka surat 129. Raja di bawah menunjukkan satu segitiga EFG, diberi satu lagi segitiga KLM mempunyai bentuk dan saiz yang sama dengan segitiga EFG. Nyatakan sifat kekongruenan segitiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga itu adalah kongruen. Jadi kita highlightkan di sini. Kalau kita lihat di sini, yang pertama kita perlu lukis segitiga yang memenuhi ciri-ciri diberi dalam A, B dan C. Okey, seterusnya kita perlu nyatakan sifat kekongruenan segitiga tersebut. Jadi kita pernah bincangkan sifat kekongruenan sebelum ini, iaitu sama ada sisi sudut sisi atau sebagainya. Jadi untuk kita menjawab soalan A yang memenuhi, yang pertama kita ada maklumat dekat sini, iaitu sudut EGF sama dengan sudut KML. Jadi ini yang pertama. Yang kedua,
sudut EFG sama dengan sudut KLM dan sudut EF sama dengan KL. Jadi bermakna kita perlu wujudkan atau lukis segitiga kedua itu, iaitu segitiga KLM. Kerana kita sedia maklum dalam soalan, segitiga EFG ini adalah kongruen dengan KLM. Macam mana kita nak dapat? Mudah sahaja. Jadi kita tengok di sini. Bila sudut, kita nak tahu sudut di titik mana, kita akan lihat di tengah-tengah. Jadi pada titik G akan sama dengan sudut pada M. Jadi kita bayangkan kita ada segitiga yang bertindih. Jadi saya lukis balik. Jadi ini E, ini titik F, ini titik G. Jadi kalau kita tindihkan kedua-dua segitiga KLM dengan EGF, bermakna titik G akan bertindih dengan titik M. Kita dah dapat yang pertama. Yang kedua, kita lihat maklumat kedua juga berkenaan dengan sudut. Titik F adalah bertindih dengan titik L. Jadi kita dah tahu kat sini. Dan yang ketiga, EF adalah sama panjang dengan KL. Jadi kalau di sini L, bermakna E akan bertindih dengan titik K. Jadi kita dapat keluarkan gambaran segitiga KLM di sini. Bermaksud K-nya di sini, L di sini, M di sini. Dan kita sedia maklum, kita anggap kedua-duanya adalah sama saiz. Jadi bila kita kaji di sini, kita dapati makluman tadi G sama dengan M. Jadi saya tandakan warna merah di sini. Bermaksud sudut dia sama. Yang kedua, maklumat juga berkenaan dengan sudut. Iaitu EFG, kita tandakan biru, adalah sama dengan KLM. Kita tandakan biru di sini. Dan yang ketiga, panjang EF adalah sama dengan panjang KL. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita dapati panjang sisi tidak berada di tengah sudut. Jadi bermaksud sifat kongruennya bukanlah sisi berada di tengah-tengah. Bila sisi tidak berada di tengah, bermaksud sudut sisi. Sudut sebenarnya kita ambil bahasa Inggeris tadi, angle sisi. Jadi kita dapat jawapan pertama, sifat kongruennya adalah angle sisi ataupun sudut sisi. Jadi ini adalah jawapan hasil perbincangan kita yang pertama sebentar tadi. Jadi kita akan teruskan dengan B. Contoh B sebenarnya sangat mudah kerana kesemuanya berkenaan dengan sisi. Diberi EG sama dengan panjang KM. Jadi kalau kita lukis satu segitiga yang baru, bila EG sama dengan KM, jadi bermakna E akan bertindih dengan K, G akan bertindih dengan M. Jadi kita dapat yang pertama, KM sama panjang. Yang kedua, FG. Jadi FG di sini adalah sama panjang dengan LM. Jadi kita dah bina titik M. Bermaksud titik F akan bertindih dengan titik L. Jadi kita dapat segitiga L di sini. Dan EF adalah sama panjang dengan KL. Jadi apabila kita perhatikan di sini adalah dua segitiga yang sifat kongruennya adalah sisi ataupun S. Jadi kita boleh tulis jawapan kita seperti ini. Sifat kongruen segitiga itu ialah sisi atau singkatannya SSS. Untuk contoh C. Jadi kita lihat EF. Jadi kita kenal pasti EF adalah sama panjang dengan KL. Jadi bermaksud titik E akan bertindih dengan titik K, titik F akan bertindih dengan titik L. Jadi kita akan bina satu segitiga KLM di sini yang sepadan. Bermaksud di sini adalah K-nya, di sini adalah L-nya. Jadi EF sama dengan KL. Maklumat yang berikutnya adalah berkenaan dengan sudut. Kita perhatikan di tengah-tengah adalah sudut E adalah sama dengan sudut pada titik K. Jadi sudut E adalah sama dengan sudut pada titik K. Jadi adalah berkenaan sudut di sini. Adalah sama dengan pada titik K.
Dan maklumat berikutnya EG adalah sama dengan panjang KM. Jadi EG bermaksud G akan bertindih dengan M, jadi M di sini. Okey, adalah sama dengan KM. Jadi untuk kita mengetahui sifat kongruennya bagi dua segitiga ini, kita lihat siapa di tengah-tengah. Di tengah-tengah adalah sudut, bukan sisi. Jadi bermaksud sisi, angle, sisi. Jadi jawapannya sisi adalah side, angle, sudut adalah angle, and sisi berikutnya adalah side. Jadi jawapannya adalah sifat kekongruenan segitiga ialah sisi, sudut, sisi. Sekian saja pada video kali ini. Diharapkan penjelasan cikgu dapat membantu murid-murid di luar sana. Sekian, terima kasih.